Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua telah pun bersedia untuk belajar matematik bersama cikgu pada hari ini. Okey, kita tengok tajuk kita pada hari ini ialah tulis pecahan. Jadi tulis pecahan ni kita ada dua. Yang pertama kita boleh tulis dalam angka. Okey. Atau yang kedua ialah dalam perkataan. Okey, perkataan dan juga angka. Jadi kalau kita sebut pecahan tersebut dengan betul, kita dapatlah tulis dengan betul. Jadi biasakan yang betul. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, di sini ada satu gambar raja, di mana gambar raja ni dibahagi kepada 4 bahagian yang sama. Jadi pecahan adalah bahagian yang sama saiz, sama besar, okey, sama bentuk. Jadi ini adalah 4 bahagian yang sama. Jadi cikgu telah lorekkan satu bahagian. Okey, bilangan bahagian berlorek ialah satu daripada 4 bahagian. Jadi pecahan di atas kita sebut dia sebagai pecahan 1/4. 1/4. Okey, 1/4. Okey, kita tengok kat sebelah ni. Ini dalam perkataan. Jadi kalau kita sebut dengan betul, kita bolehlah tulis dengan betul. Okey, satu adalah pengangka. Garis kat yang memisahkan pengangka dengan penyebut adalah per ni, kan, garis ni. Dan 4 adalah penyebut. Jadi kalau kita tengok daripada gambar rajah ni, pengangka ni adalah bahagian yang berlorek. Penyebut adalah keseluruhan bahagian. Bahagian berlorek ni kita sebut dia sebagai pengangka. Keseluruhan bahagian ni ada 4, dia adalah penyebut. Okey? Baiklah, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni, gambar raja ni ada 2 bahagian yang sama besar dan sama saiz. Okey? Okey, bahagian yang berlorek ialah satu daripada 2 bahagian. Satu daripada 2 bahagian. 1, 2 kan? 2 bahagian. Yang berlorek cuma satu saja. Jadi pecahan bagi gambar raja di atas ialah 1/2. Ataupun kita tulis dalam angka 1/2. Di mana 1 adalah pengangka. Okay, yang di bawah ni, 1 ialah pengangka dan 2 adalah penyebut. Pengangka dia masih berada di atas. Pengangka ni juga merujuk kepada bahagian yang berlorek. Okay, ada satu bahagian je kan. Dan penyebut adalah keseluruhan bahagian, di mana penyebut ni dia berada di bawah. Baiklah, jom kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga dekat sini. Okey, ada segitiga. Okey, daripada segitiga ni ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bahagian keseluruhan. Jadi bilangan bahagian yang berlorek ialah 3 daripada 4 bahagian. 1, 2, 3. 3 daripada keseluruhan bahagian ni ialah 4. Okey. Jadi pecahan bagi gambar raja di atas ialah 3/4. 3/4. Okey. 3/4 kita tulis dalam angka sebagai 3/4. Okey, di mana 3 ni adalah pengangka dan 4 adalah penyebut. Okey. Pengangka ni adalah bahagian yang berlorek lah. Dia berada di atas kan. Dan penyebut adalah keseluruhan bahagian tersebut. Seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Berapakah bahagian yang perlu dilorek untuk pecahan 5/6? Pecahan 5/6 bermaksud 5 daripada 6 bahagian. Okey. Jadi kita nak lorek 5 daripada 6 bahagian di dalam gambar raja tersebut. Okey, kita lorekkan sekarang. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi pecahan 5/6 maksudnya 5 daripada 6 bahagian. Keseluruhannya adalah 6 bahagian. Jadi kita loreklah 5 bahagian. Okey. Dan juga kita boleh tulis pecahan ini dalam perkataan sebagai
5/6 kita boleh tulis dia sebagai 5/6. Per dengan 6 ni mestilah kita dekatkan. Okey. Di mana 5 ni sebagai pengangka dan 6 adalah penyebut. Okey. Cikgu akan tulis di sini. 5 adalah pengangka dan 6 adalah penyebut. Baiklah, seterusnya kita lihat gambar rajah di sebelah. Berapakah pecahan bagi bahagian yang berlorek? Okey, bahagian yang berlorek di sini kita ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi, pecahannya ialah 4/4. Okey. Okey, bahagian berlorek ialah 4. Penyebutnya juga adalah 4 kerana ada 4 bahagian keseluruhannya. Jadi, pecahannya ialah pecahan 4/4. Apabila nilai penyebut dan pengangka itu sama, jadi kita boleh tulis pecahan ini sebagai 1. Okey. Dengan syarat dia. Jadi tipsnya di sini, apabila pengangka sama nilai dengan penyebut, jadi pecahan tersebut sama nilai dengan 1. Pecahan tersebut sama dengan 1. Kita tengok contoh sini lah. Kalau 4/4, nilai dia sama dengan 1. 10/10 juga sama nilai dengan 1. 1/1 juga adalah sama nilai dengan 1. Okey. Baiklah, kita tengok contoh yang berikut. Ali mewarnakan 2 daripada 8 bahagian tersebut dengan warna ungu dan 3 bahagian berwarna jingga. Soalan yang pertama, berapakah pecahan bahagian ungu? Okey. Jadi kita nak tengok berapakah pecahan bahagian ungu. Okey, bahagian ungu ada 2. 1, 2. Okey, cikgu tulis 1, 2. Okey. Jadi ada 2 bahagian. Keseluruhan bahagian ini ialah 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pecahannya ialah 2 daripada 8 bahagian. Kita tulis sebagai 2/8. Okey, 2/8. Di mana 2 ni adalah pengangka, okey, ataupun bahagian yang berlorek. Okey, bahagian berlorek seperti di atas tadi. Dan 8 adalah keseluruhan bahagian tersebut. Okey, 2/8. Cikgu tulis kat sini ya. 2/8. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan yang kedua. Berapakah pecahan bahagian jingga? Okey, bahagian jingga. Okey, kalau kita tengok kat sini, ada berapa bahagian jingga? Okey, 1, 2, 3. Okey, bahagian jingga ni adalah 3 bahagian berwarna jingga. 3 daripada keseluruhan bahagian ni adalah 8. Jadi, pecahannya ialah 3/8. Okey, kita tulis dia sebagai 3/8. Okey, 3/8. Okey, soalan seterusnya. Pecahan bagi bahagian tidak berlorek ialah, tadi cikgu dah tanya soalan bahagian yang berwarna ungu dan jingga. Sekarang cikgu nak tanya, berapakah pecahan bagi bahagian yang tidak berlorek? Okey. Kita tengok Okey, bahagian yang tidak berlorek. Okey, 1. Okey. Okey, bahagian yang tidak berlorek ni 1, 2, 3. Okey. Jadi 3 daripada keseluruhan bahagian ni iaitu 8 bahagian. 3/8. Pecahannya ialah 3/8. Okey. Sebutlah dengan betul supaya kita dapat menulis dengan betul. Okey. Alright. Jadi, cikgu harap penerangan cikgu tadi dapat membantu kamu lebih memahami
bagaimana cara kita nak menulis pecahan dalam angka dan juga perkataan. Okey, itu saja murid-murid.